Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan moga semua kita sentiasa di dalam rahmat Allah Ta'ala dan diberi petunjuk di dalam mencari kebenaran yang paling sejati. Aku terpanggil sebenarnya untuk buat video kerana ada sedikit isu dari hal orang-orang yang mengaku tauhid lagi makrifat, tapi sebenarnya bagi aku, jika benar tauhid, benar makrifat, tak bolehlah macam tu. Okeylah, nanti aku akan ulas. Jadi sebelum tu sama-samalah kita tengok video ni kan, untuk jadi semangat kita sebagai orang Melayu. Jom. Kita tengok dulu video ni. Nama saya yang sebenar Aziz bin Mak Said. Umur sekarang 59 tahun. Tu umur 15 tahun baru saya belajar dengan guru Abu Samah Abdullah. Jadi yang kita bawa ni ada 5 je. Itu pertama kuntul tepat. Kedua, pukulan mak gelang. Ketiga, pukulan 9. Keempat, siku 12. Kelima, cemandi. Dia dah digabungkan semua dulu, jadi satu. Daftar ni baru tahun 2000. Sebenarnya benda ni dah lama ni. Masa saya bujang dulu, pada tahun 70-an dah bermula. Buat masa ni ada 2 gelanggang. Ini gelanggang besar, satu lagi di Pasir Budak. Dia ada pedang, nama dia Gajah Tanjung. Pasal hulu dia tu bentuk gajah kan. Dan bila gajah naik minyak, macam mana? Pengenang bapa ni daripada pukulan mak gelang. Kerana dalam pukulan mak gelang ni dipanggil juga pukulan lanun. Anak gajah duduk, selak daun petik buah, banyak nama-nama tapi benda yang sama. Jadi untuk nak mengambil kestabilan kan. Pasal apa dia orang kacang dalam perahu semua ni. Dalam keadaan yang tak stabil daripada situ dia nak main kan. Jadi dia ada kena papan tu. Papan tu sebenarnya adalah perahu kan. Sebenarnya ada perkara yang kita tak boleh tunjukkan. Sebab mendatangkan fitnah banyak pada masyarakat. Kerana masyarakat kadang-kadang dia tak tahu. Padahal dia orang fikir kan apabila silap ni baca ayat-ayat ni seru ni. Oh dah hebat semua, kebal lah apa semua. Itu semua adalah jin. Pasal dia tak nampak sebenarnya kehebatan tu Allah. Mana nak letakkan Allah pula kat situ. Tiba-tiba jin pula yang hebat. Yang Allah ni macam mana pula. Padahal dalam silap tu dia ajarkan agama sikit. Kan sikit demi sikit. Dari segi tauhid macam mana. Jadi kita tunjukkan yang mana boleh diterima. Kata orang, gurau yang menyusuh akau takkan hilang bezanya. Silat ni sebenarnya dia mendidik kita. Sebenarnya bila kita belajar silat, 3 perkara ni tak boleh tinggal. Iaitu silat, agama dan perubatan. Dia kena jalan seiring di sini. Kenapa kalau tengah bersilat, terkehil apa semua boleh kita ubur. Kan? Jadi ilmu perubatan kena ada. Apatah lagi, agama ada tu. Sebenarnya
sebenarnya agama tu dia berdiri sendiri. Cara mana nak membawa orang tu pada agama? Ada orang tak perlu ada silap, dia terus belajar agama. Ada setengah dia nak mendidik orang ni dengan ada disiplin yang mendidik. Sikit demi sikit bawa dia tu sampai daripada silat lah dia masuk Islam. Ataupun dah orang Melayu dah Islam, dia mempelajari agama. Ilmu hulu balang, serambi makrifat. Mana pada siapa belajar ilmu hulu balang, dia hampir pada nak mengenal akan Tuhan. Dalam silat tadi orang alim-alim, ulama-ulama dulu pun, pejuang-pejuang dulu pun dalam silat, dan ulama pula lagi. Sampai kita mengenal akan Tuhan, belajar persilatan ni sebenarnya. Di situ patinya sebenarnya. Bukan kehebatan. Pati dia mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan. Baiklah, kita dah dengar. Itu tadi dari Guru Aziz. Sila tepat, Melaka, Berangalam. Dari video tu, siapa-siapa yang pernah pergi ke Pulau Besar, Melaka, dari video tu tentu boleh nampak Pulau Besar, Melaka. Dan tadi video tu diambil masa di pantai tu. Itu di Anjung Batu. Ini pengkalan untuk kita ke Pulau Besar, Melaka, destinasi para wali dan para pencinta kerohanian. Okey, baiklah. Sebenarnya aku tak nak bercakap dari hal silat. Tak. Tapi aku nak sentuh dari hal orang-orang makrifat yang mengaku tauhid, yang mengaku punya makrifat. Sebab ada satu channel di dalam YouTube. Aku tak perlu bagi tahu channelnya. Yang ni ada seorang yang mengaku makrifat lagi tauhid. Tapi katanya dia menolak fahaman wahdatul wujud, menolak fahaman hulul, etisal, etika. Jadi fahaman-fahaman yang sebenarnya fahaman tu fahaman yang dibawa oleh wali-wali yang agung, wali besar. Contohnya Bayazid, atau lebih dikenali dengan Yazid Bustami, Rumi, Halaj, dan banyak lagi nama-nama yang tersohor sebenarnya dengan kewaliannya yang berpegang pada jalan wahdatul wujud, hulul, etisal, etika. Apa yang jadi permasalahannya adalah beliau kata semua itu sesat. Baiklah, sekarang aku nak bagi tahu, sebagai orang yang mengaku marifat, orang yang mengaku bertauhid, mana mungkin anda menolak fahaman wahdatul wujud, hulul, etisal? Mana mungkin? Kerana bila anda menolak fahaman tersebut, sebenarnya anda menuduh wali-wali akbar, Yazid Bustami, Rumi, Bahaudin, dan ramai lagi. Sebenarnya kamu dengan sendirinya kamu menuduh wali-wali Allah yang agung itu sesat. Adakah kamu sedar apa yang kamu cakap? Kamu mengaku kamu orang marifat. Kamu mengaku kamu orang tauhid. Kamu mengaku bahawa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan
dengan izin Allah Ta'ala. Kamu mengaku, walaupun sekelip mata, tidak ada daya dan upaya. Jadi sebenarnya, jika kamu menolak fahaman tersebut, sebab itulah aku katakan, ada setengah-setengah orang tasawuf yang mengaku makrifat, yang mengaku hulul, yang mengaku tauhid. Tapi sebenarnya Anda bukan orang makrifat yang sejati. Bukan. Bahkan kamu menafikan jalan yang dirintis oleh para wali yang agung, termasuk Ibnu Arabi dan lain-lain. Bagaimana mungkin kamu mengaku kamu adalah orang makrifat? Jika kamu orang yang berpegang pada jalan syariat, kemudian kamu menentang pegangan orang-orang tasawuf yang tersohor dengan kewaliannya, itu tak jadi soal bagi aku, karena aku faham mereka bukan ahli di dalam makrifat. Tetapi jika kamu mengaku kamu orang makrifat, namun kamu menentang apa yang dibawa oleh para wali, contohnya wahdatul wujud, aku tak rasa kamu orang makrifat, melainkan kamu pura-pura mengaku kamu sebagai orang makrifat. Beginilah, biar aku jelaskan. Aku harap bahasa ini mudah dan tak sukar. Jika itu kata kamu, aku akan tentang kamu. Aku akan tentang fahaman kamu. Dan aku mengatakan bahawa kamu bukan orang makrifat, melainkan kamu sekadar mengaku-ngaku kamu orang makrifat. Biar aku jelaskan. Aku rasa semua kita pernah tengok sungai atau anak sungai yang mana mengalir ke laut, ke muka sungai, ke kuala sungai, dari hulu ke kuala. Itu adalah sungai dan anak sungai. Apabila air pasang, sungai itu akan ditenggelami oleh air laut. Untuk sementara, sungai itu seolah-olah menjadi lautan. Itu adalah rasa yang dirasa oleh semua orang yang berpegang pada jalan tasawuf, jalan kesufian, jalan cinta. Tak kala di dalam tenggelam, tak kala sungai tenggelam oleh laut kalam, maka mereka akan satahan. Ini fana, terlupa akan adanya diri, melainkan hanya mengingati wujudnya Allah Ta'ala itu. Tak lain dari itu. Dan kata-kata ketika mereka di dalam satahan tidak boleh dihukum. Baiklah, sebenarnya kata-kata di puncak marifat dalam keadaan rasa fana paling dasar seperti hulul, katanya Tuhan meresap di dalam hamba. Etisal, hamba meresap di dalam Tuhan. Wahdatul wujud, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Etika, akan kutanyakan pada Tuhan,
di mana letak keadilan ini. Tapi belum sempat. Aku tanyakan pada Tuhan. Aku sudah tidak wujud lagi. Yang wujud cuma Tuhan. Lalu, jika yang wujud hanya Tuhan, bagaimana aku mau tanyakan di mana letak keadilan itu? Baiklah, apa yang dimaksudkan hamba meresap di dalam Tuhan? Apa yang dimaksudkannya? Maksudnya adalah segala sifat-sifatnya sebagai manusiawi tenggelam di atas kesedaran sifat-sifat wujud Allah. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan meresap di dalam hamba? Yang dimaksudkannya pada puncak rasa yang paling dalam adalah apabila dirinya lebur dan fana di dalam merasai keesaan dan kewujudan Allah itu, maka tidak berkuasa dia dengan sendiri, melainkan yang wujud hanya Allah. Maka lebur dan fana di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan wadah terwujud bermaksud tenggelam di dalam puncak rasa yang paling fana dan melihat tidak lain melainkan hanya kenyataan dan kebesaran Allah Ta'ala di dalam setiap zarah, di dalam setiap yang direnungnya, yang dipandangnya. Apabila dilihatnya lautan, maka dia melihat kebesaran Allah itu. Dilihatnya tumbuh-tumbuhan, maka dia melihat keindahan Allah itu. Dilihatnya gunung, maka dia melihat kehebatan dan kekuatan Allah itu. Apa saja yang dilihatnya, mengembalikan ingatannya kepada wujud Allah. Bahkan apabila beliau memandang kepada dirinya sendiri, dia hanya melihat manifestasi dari wujudnya Allah Ta'ala. Bahkan apabila dia memandang sifat 20 itu sendiri, dia melihat itu adalah sifat-sifat Allah Ta'ala yang dipinjamkan kepada manusia. Maka ada dua hukum, baqa dan fana. Fana bermaksud lebur. Lebur di dalam sesuatu yang baqa. Apabila sesuatu itu fana, hukumnya tidak ada. Maka apabila rasa fana itu ada, maka rasa baqa pasti wujud. Bagaimana mungkin kamu sebagai orang tasawuf, orang yang mengaku makrifat, orang yang mengaku berilmu, menafikan jalan-jalan yang dirintis oleh para wali yang tersohor? Masakan kamu tak tahu puncak fana paling tinggi, puncak rasa paling tinggi? Masakan kamu tak tahu Nabi dan Isbat? Masakan kamu tak tahu? Baiklah, kalau itu sukar bagi kamu, aku bagi contoh yang lebih mudah. Tak kala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, suatu ditanya oleh para wali, wahai Rasulullah, terus teranglah, engkaukah ahad? Sampai tersenyum, baginda berkata, bahawa aku ini alif ha mim dal Ahmad, tanpa mim aku ahad, tanpa ha mim dal aku tinggal alif sahaja, ahad juga. Kerana semua huruf ha mim dal itu ada di dalam alif. Bahkan huruf mim itu di dalamnya ada alif dan huruf yang lain.
Jadi bagaimana mungkin kamu yang mengaku kamu orang makrifat menafikan jalan hulul, jalan etika, jalan etisal, jalan wahdatul wujud yang dirintis oleh para wali sehingga sanggup mati untuk membuktikan kebenaran. Seperti kata Halaj, engkau baca Quran dari sisi engkau, sebab itu engkau tidak rasa kebesaran Allah itu. Hendaklah engkau baca ayat-ayat suci itu dari sisi Allah Ta'ala, bukan sisi kamu. Jadi pada hari ini aku beretikat, engkau bukan orang makrifat sekadar mengaku-ngaku engkau orang makrifat. Jadi bagi aku, orang syariah atau tarikat itu tak jadi soal pada aku di atas kebodohannya. Tapi apabila orang makrifat berkelakuan, bercakap sebagaimana engkau bercakap, aku memandang sabda Nabi bahawa hati-hati dengan orang makrifat yang bodoh. Orang makrifat seharusnya fatana, tidak bodoh. Tapi orang makrifat yang bodoh hari ini mengaku aku, hari esok bukan aku. Hari ini mengaku la haula wala, tapi hari esok mengaku semuanya milik diri sendiri. Bagi aku mudah. Ini namanya geston. Geston ini selalu digunakan untuk buka pipe, piping, skru, bol, dan nut yang mungkin sukar, karat, yang suka dibuka. Jadi aku rasa jika orang syariat yang bodoh itu mungkin kerana ada wire yang putus atau short, jadi boleh diperbaiki, boleh diperiksa dengan alat-alat elektrik yang lain, dengan dustpan mungkin, untuk mengetahui jika ada aliran elektrik yang putus. Tapi bagi orang-orang makrifat yang tidak mengaku keesaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, yang tidak dapat melihat kewujudan Allah Ta'ala di dalam setiap yang dipandang, yang tidak mengetahui siapa yang memandang di sebalik yang memandang, siapa yang mendengar di sebalik yang mendengar, maka kamu cari lagi stok ni dekat mana-mana workshop, DIY atau mana-mana. Mungkin ada bolt dan nut, ada skru di dalam kepala otak kamu yang mungkin longgar atau ketat. Dan jika pakai gestornya juga, bolt dan nut di kepala kamu itu, di jiwa kamu itu tak boleh dibaiki, maka gunakannya sebagai hammer. Ketuklah kepala kamu sendiri, InsyaAllah Ta'ala. Kerana dari kamu jadi orang tasawuf yang bodoh, lebih baik kamu tinggalkan pengakuan kamu sebagai orang-orang makrifat. Kamu bukan orang makrifat. Kamu bukan. Kalaupun kamu orang-orang makrifat, orang-orang yang tasawuf, kamu orang tasawuf yang bodoh. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Minta maaf. Cukup seorang wali Allah yang kamu bangkang, tambah lagi wali akbar. Aku istiharkan perang pada kamu dan aku menafikan jalan makrifat yang kamu bawa. Kamu sesat lagi menyesatkan. Apabila wali yang agung itu kamu turut sesat, tak salah aku duduk, kamu sesat. Cari ayah, betulkan boleh nak di kepala otak kamu.
Aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang Melayu, kita kena kenal Melayu tu. Apa? Kan? Melayu. Dan bila dinamakan Melayu, 3 perkara yang nak dijunjung. Pertama Al-Quran, kedua tanjak dan ketiga keris. Jadi ilmu sains dan teknologi ni kita boleh dapat di mana-mana. Tapi budaya kita punya. Kita kena belajar daripada bangsa itu sendiri.